cerita. Ada satu kisah. Kisah, masih lagi kisah di zaman Bani Israel. Bani Israel ni apa maksud dia? Tahu Bani Israel? Dah dengar tak Bani Israel, Fawaz? Bani Israel. Pernah? Ni Aisyah pernah dengar tak perkataan Bani Israel? Ni Kalis? Tak pernah? Pernah dengar? Bani Israel. Bani Israel ni, kalau ikut masuk dia, anak-anak Israel. Israel ni siapa? Sebenarnya Israel ni ialah Nabi Yaqub. Nabi Yaqub. Israel ni gelaran ke dia. Maksud gelaran dia maknanya hamba Allah yang baik. Israel tu maksud dia. Benarnya perkataan Israel itu benda baik, perkataan baik. Tapi sekarang jadi jahat. Jadi Bani Israel ni keturunan dia lah, keturunan Nabi Yaqub semua ni. Jadi tapi masalah Bani Israel di zaman Nabi Musa ni buat banyak masalah. Walaupun Allah Ta'ala dah selamatkan Bani Israel ni daripada Fir'aun, tapi mereka ni tak erti bersyukur. Tak erti bersyukur. Jadi apa yang mereka buat, antaranya yang ayat yang baca tadi. Bila saja dia orang dah selamat daripada Fir'aun, Nabi Musa dah selamatkan mereka semua, jadi dah dapat buat kampung, negeri baru semua. Tiba masa Allah perintah Nabi Musa, wa id wa'adna Musa 40 lailah. Allah perintah Nabi Musa untuk mengambil janji, maksudnya keluar daripada kampung tu untuk mendapat wahyu daripada Allah selama 40 malam, 40 hari lah. Tu dia. Jadi maknanya Nabi Musa kena tinggalkanlah Bani Israel selama 40 hari. Sebab nak ambil wahyu, nak ambil kitab Taurat daripada Allah. Jadi apa yang berlaku masalahnya, selama 40 hari tu Bani Israel buat perangai. Nabi Musa tak ada kan? Nabi Harun ada. Nabi Harun jagalah ganti Nabi Musa. Tapi masalahnya ada gangguan. Gangguan macam mana? Tiba-tiba datang seorang mangkuk ayun ni. Nama dia apa? Musa As-Samiri. Nama Musa je tapi dia jahat. Musa As-Samiri ni dia tiba-tiba dia muncul. Lepas tu dia kata kat Bani Israel, dia kata yang keluar tu Nabi Musa tu bukan Nabi betul. Dia kata yang keluar tu penipu. Dia kata penipu. Dan dia kata lagi, dia kata akulah sebenarnya Nabi Musa yang betul. Nama dia sama. Nama dia dua sama kan. Yang ni Nabi Musa AS, yang ni Musa Samiri. Bahkan kalau kita baca sejarah panjang Musa Samiri ni, dia lahir sama dengan Nabi Musa. Waktu sama, hari sama, umur sama, semua sama. Nama pun sama. Dan kita kena ingat, masa Nabi Musa lahir kan, masa tu Fir'aun bunuh anak laki-laki kan, baby kan. Jadi kita baca sejarah, kan Nabi Musa mak dia selamatkan hanyut dekat sungai kan. Yang ni pula sungai Nil kan. Yang ni pula Musa Samiri ni masa lahir ni dia disorokkan dalam gua. Baby tu sorok dalam gua. Jadi diselamat jugalah. Tapi nak kata dia jahat. Dia jahat, dia kata dia lah Nabi yang betul. Lepas tu dia pun tipu Bani Israel lah. Jadi malangnya Bani Israel ni kira tak pandai lah juga. Pasal apa boleh percaya? Padahal mereka dah tahu yang Nabi betul, Nabi Musa betul tu. Sebab Nabi Musa tu yang selamatkan diorang. Nabi Musa tu lah yang pukul tongkat belah lautan depan mata tengok kan. Dia orang tahu semua tu. Nampak tengok depan mata dah. Tapi masalahnya mereka ni percaya dengan Musa As-Samiri. Sebab Musa As-Samiri kata pada mereka, kalau tak percaya dengan aku, buat anak patung lembu. Buat patung lembu kan. Jadi dia orang pun buatlah patung lembu, campurlah besi, emas sebagainya. Dan bila saja dah siap patung lembu tu, Musa As-Samiri kata, inilah Tuhan kamu. Dia kata patung lembu tu Tuhan. Jadi Bani Israel ni mula-mula tak percayalah apa benda nak percaya patung lembu tu sebagai Tuhan. Jadi apa yang berlaku, tiba-tiba setan masuk dalam patung tu. Bila setan masuk dalam patung tu, tiba-tiba patung tu bercakap. Bila bercakap saja, Bani Israel ni pakat percaya semua, inilah Tuhan. Jadi dia orang pun sembah patung tu dan dia orang pun syirik pada Allah. Padahal mereka lupa Allah yang selamatkan mereka.
Masa zaman Firaun dulu, mereka ni kena seksa ni, Bani Israel ni. Kena aniaya, kena bunuh, macam-macam teruk kena ni. Jadi Allah hantar Nabi Musa, Allah selamatkan mereka ni. Tapi mereka lupa. Mereka ni jahat lah, mereka lupa. Mereka sanggup syirik pada Allah. Ni satu, kalau kita nak kata melampau. Yelah, macam kita sekarang lah, kalau orang dah tolong kita macam-macam, bagi makan, bagi duit, bagi macam-macam, tiba-tiba kita kena ke orang tu. Tiba-tiba kita tak berterima kasih ke orang tu. Tiba-tiba kita wahal dengan orang tu. Ni perangai melampau lah. Macam tu lah Bani Israel. Allah dah bagi mereka macam-macam dah. Allah dah selamatkan mereka macam-macam Allah bagi. Tiba-tiba mereka syirik pada Allah. Ni melampau sangat. Jadi mereka ni dimurkai oleh Allah. Jadi lepas 40 hari Nabi Musa balik. Bila Nabi Musa balik, terkejutlah dia. Pasal tengok semua ni, hampir semualah Bani Israel ni dah syirik pada Allah. Hanya beberapa orang je tak syirik. Yang masih maintain lah, yang masih istiqamah, okey lah iman ni. Termasuk Nabi Harun. Yang masih okey lah, kuat. Jadi yang lain ni banyak ni, habis ni syirik habis pada Allah ni. Jadi bila Nabi Musa jadi marah lah, tanya Nabi Harun kenapa jadi macam ni. Nabi Harun ceritalah ni yang kata ni Mamat ni apa, si Musa Samiri, dah mengaku di Tuhan lah, mengaku di Nabi lah sebagainya, ajak orang sembah patung semua. Jadi akhirnya berlakulah kata perdebatan antara Nabi Musa dengan Musa Samiri. Dan akhirnya bila berdebat ni habis semua ni, Musa Samiri kalah. Bila dia kalah, dia pun keluarlah daripada kampung tersebut, dia pun hilang. Kemana dia pergi, wallahu alam. Ada orang kata ini kajian-kajian orang lah. Ada orang kata Musa Samiri ni dajjal. Tak tahulah. Tu antara kajian-kajian. Betul tak betul, wallahu alam. Tapi nak kata bila saja dah habis semua ni, dah lari, Musa Samiri dah tak ada. Jadi Bani Israel ni sedarlah mereka dah silap. Mereka dah buat salah. Jadi mereka mintalah Nabi Musa, mintalah tolong pada Allah, yang mana mereka nak taubat pada Allah. Mereka nak taubat. Jadi Nabi Musa pun doalah pada Allah, minta tolong pada Allah macam mana cara mereka nak taubat ni. Tu kita baca ayat tadi tu, faqtulu anfusakum. Allah kata apa? Kamu nak bertaubat, macam mana cara kamu? Kamu kena bunuh diri kamu sendiri. Tu dia. Berat tu. Jadi maknanya mereka nak bertaubat, Allah kata boleh bertaubat, tapi kena bunuh diri kamu sendiri. Kita sekarang bertaubat kena macam tu tak? Tak senang je kan. Kita nak bertaubat pada Allah, kita berdoa. Kita minta Allah ampunkan kita, kita mohon Allah terima taubat kita, kita menyesal dengan dosa kita yang kita buat. Tu dia. Tapi masa Bani Israel ni, Allah suruh mereka nak bertaubat dengan cara bunuh diri sendiri. Sebab mereka ni dah melampau sangat. Sebab mereka ni dah syirik pada Allah. Mereka dah lupa pada Allah. Jadi apa yang berlaku, jadi banyaklah, panjanglah perbahasan ulama-ulama ni. Jadi antaranya ada kata mereka bunuh dengan cara macam mana. Mereka dihimpunkan di satu padang, dan mereka masing-masing pegang pedang. Tiba-tiba datang awan hitam, jadi gelap gelita. Bila gelap gelita, maka pada masa itulah mereka hayun pedang. Sama-sama hayun pedang, tak nampak apa ni, main hayun aja, maka ramailah yang mati. Jadi bila terbuka balik awan tu jadi cerah, ramailah yang mati, ada yang hidup. Jadi semuanya diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu salah satu kisah tentang Bani Israel. Maknanya Allah Taala masih lagi sayang pada Bani Israel pada masa itu. Walaupun mereka dah syirik pada Allah, tapi Allah masih ampunkan lagi dosa-dosa mereka. Ini antara nikmat besar sebenarnya Allah beri pada Bani Israel ni. Itu Ais baca tadi dengan pandak tadi, ya Bani Israel al-kuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal alamin. Allah kata, wahai Bani Israel, kamu kena ingat akan nikmat yang Allah berikan pada kamu. Banyak sungguh. Ingat balik kata Allah. Di antara nikmatnya apa? Allah angkat ni, Allah lebihkan mereka.
Allah lebihkan mereka ni dilebihkan oleh Allah pada masa tu. Dan antara nikmat tadi yang kita yang Pandak sebut tadi, yang kisah tadi, Allah ampunkan dosa mereka walaupun mereka dah syirik pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi nak kata Bani Israel ni tetap perangai macam tu. Walaupun dah diampunkan oleh Allah, tapi dia orang kembali balik dengan perangai buruk mereka, tetap melakukan dosa, tetap mereka ni khianat, bahkan menyakiti Nabi Musa. Nanti kita akan baca lagi ayat-ayat yang seterusnya yang banyak lagi tentang kisah-kisah di dalam Al-Quran. Dan kita baca sekarang ni lah kisah Bani Israel dan kisah di zaman Nabi Musa AS. InsyaAllah kita sambung lagi pada besok, InsyaAllah. Okey, cukup sekadar tu. Okey, Allah. Okay.